Dan ini mereka kritik kata ini tak bertanggung jawab. Petronas negara akan bankrupt. Oh, saya sudah kira kita perlu hanya 5 bilion. Dan 5 bilion ringgit kita sudah kira. Macam mana boleh dapat? Satu, kita punya reserve capacity TNB. Kan kita buat, katalah ini berapa megawatt, kita perlu 50 megawatt. Dia ada reserve 10 megawatt. Untuk negara, reserve TNB 44%, 1,000 megawatt lebih. Itu reserve, standby capacity. Saya kata, buat apa reserve sampai 44%? Untuk siapa? Untuk company IBP. Rugi siapa? TNB rugi. Lagi Petronas rugi. Lagi rakyat rugi, kena bayar banyak. Sekarang kita bayar tinggi bil. Menteri dia tak bayar, dia tak tahu. Dia kata sikit saja naik. Apa kena 20% saja. Sudah. Kalau kita turunkan kapasiti itu jadi 20%, efficient management of the energy sector, kita boleh save 2 bilion lebih. Okay. Sekarang diesel kerajaan bagi subsidi. Berapa hilang? Berapa bocor? Orang curi, corruption berapa? Kerajaan kata 700 juta ringgit hilang satu tahun. Ini government, UMNO, Barisan Nasional, macam mana mau selesai? Dia kata tak ada problem. Berapa hilang? 700 juta. Tak apa. Kita buat company kita punya geng kroni, kita bagi 200 juta, kita cari bagi dia kurang, jangan bagi. Jadi 700 juta hilang, 200 juta company, 900 juta lagi. Tanya saya mau buat apa? Saya bincang dengan kawan-kawan kita keadilan, PAS, DAP. Kalau kita ambil, kita cek, jangan bagi bocor dengan ada corruption. 700 juta selamat, 200 juta selamat, 1 bilion lagi kita selamat. 3 bilion. Sekarang Morgan Stanley, ini kajian menganalisa ekonomi. Dia kata Malaysia ini corruption tinggi, tapi pandai. Dia tak pergi migration, berapa? 500 ringgit. Ambil. Terang-terang ambil. Tunggu dalam yang dapat. Terang. Dia dah boleh kita minum teh tu. Mana minum teh? Minum teh lah di mana? Di kelab. Dia minum teh. Kemudian, you masukkan ini account 50,000 ke 100,000. Betul tak tadi? Kalau kita tahu, this has to stop. Stop the road. Ini kena stop. Negeri kita rusak. Tak ada negeri boleh selamat kalau corruption. Morgan Stanley kata 10 tahun ini kita hilang 300,000 juta ringgit. 300 billion ringgit lost. Sebab corruption. Besarnya corruption, dia tak panggil corruption. Kecil punya, dia panggil corruption. Polis ambil 100 ringgit, corruption. Pegawai rendah ambil 200 ringgit, dapat pergi besar, corruption. Menteri ambil 500 juta, commission. Untuk commission, dia kata tak faham nama. Corruption, tak boleh. Ini yang dia. Sebab itu, pemuda analisa 1 tahun corruption di Malaysia 10,000 juta ringgit. 10 billion ringgit per year hilang. Haji, anak berapa orang? 5. Saya si banyak berapa, saya lupa. 5 orang. Mau hantar sekolah, mau tambah, mau dulang sekolah, mau baju, itu susah. Kerja, kadang cuci, kadang kerja, kelang. Berapa dapat? 800. Kita tambah 200, 1,000. Ambil 1,200. Tahu berapa hilang orang curi masuk poket, senang-senang tak payah kerja? 10,000 juta. Haji mau dapat 100 ringgit 1 tahun, 1 bulan tambah. Susah Haji. Haji senyum-senyum, jangan sokong MIC. Jadi susah. Apa beza?
Dia bincang dengan pemimpin, kasih kali sekarang ada pengalaman jaga selama. Bagaimana banyak uang di selama. Dia bincang dengan saya, pasir. Kerajaan dulu bagi pasir. Berapa dapat setahun tahun? 17 juta. Katalah 20 juta ini. Kalau tender betul-betul, buat peraturan betul. Berapa boleh dapat? 180 juta. Tapi bila kita tukar, ni bumi putera macam mana? Melayu tak dapat. Habis Melayu miskin je. Saya kata dia bincang dengan pemimpin-pemimpin yang Expo Cina pun ada, India dan Melayu pun ada. Kita bincang. Kita nak tentukan semua dapat. Tapi kena compete betul-betul. Jangan negeri ini rugi. Jangan pakai jaga family dan kawan-kawan. Sebab itu kalau kita perintah kita buat apa? Kita dah bincang keadilan, pasti apa kita? Kalau kita perintah, ini hari perintah, saya boleh garanti bagi 1 minggu, 1 bulan yang korak curi-curi semua minta sekurang. Ada juga kita tangkap, kita orang Melayu bilang sulah mana cucuk. Kalau boleh tangkap, kalau kita tak buat, kalau pemimpin tak buat, penyokong mesti takut. Kalau saya kata, saya kalau pimpin, orang bagi kepercayaan, tak tahu lagi, belum tentu masuk jail dengan pimpin, belum tentu lagi. Kalau saya pimpin, umpama akad dengan kawan, tak boleh. Azizah tak boleh bisnes. Anak-anak tak boleh dapat bisnes kerajaan. Dia nak buat kerja profesional, dia buat asing. Kalau saya boleh buat macam itu, menteri lain pun tak boleh. Maknanya kita boleh atur supaya orang Islam, orang nak berniaga, Melayu nak berniaga, dia kelar. Cina yang nak berniaga, dia berniaga. You buka kilang, buat. You mau berniaga, kita kerja, kita mesti support. Sebab kalau you untung, kita cukai tambah. Kalau you untung, orang kerja banyak. Kalau you untung, restoran boleh buka. Kalau you untung, hotel boleh maju. Tapi kalau sekarang semua rugi, restoran pun kurang pendapatan. Semua rugi. Yang untung 3-4 di atas. Sebab itu saya yakin, tadi saya kata 3 bilion. Kalau kita strict ini negeri, jaga baik-baik. Tengok China, negeri China, korupsi banyak. Seorang ketua pengurusan, dia ambil hukum mati di negeri China, hukum gantung mati. Dia sebab apa? Sebab corruption. Saya mau buat apa? Mau gantung, saya tak berani gantung. Sebab apa? Gantung banyak mati dia teh. Tapi kalau kita strict, kita boleh selamat. 10,000 juta hilang. Tapi kalau kita strict, saya percaya 5-6 ribu juta cepat-cepat kita boleh selamatkan sebelum kita betul. Sudah, sebab itu saya confident. Hari ini perintah, esok 1 hari saja minyak boleh turun 70% dari luar. Kerajaan UMNO bila Azizah letak jawatan saja sebagai ahli parlimen Batang Bau, terus 30% subsidi. Belum saya bertanding lagi, baru dengar saja sudah 30% turun. Saya ingat dalam 1-2 minggu lagi banyak saya turun. Kerana politik ini yang disebut knee-jerk reaction. Ekonomi tak boleh buat macam itu. Ekonomi mesti plan betul-betul. Apa problem kita? Bagaimana kita mengangkat ekonomi? Bagi orang Melayu rasa confident, dia boleh berniaga, dia boleh maju. Orang Cina berniaga, dia tahu dia boleh berniaga, dia boleh untung. Jangan kita sanggang dia, jangan kita sekat dia. Orang negeri dia rasa kita mau cukai, kita bagi tahu ini berapa persen cukai, mesti bayar. Dia untung, dia punya persen. Baru dia senang mati. Tapi cukai mesti bayar. Kemudian bawa meja mesti bayar. Ini dia. Tak bagus betul. Sebab itu saya kata, saya yakin kita bawa perubahan. Susah saya ucap terima kasih. Hari ini Dr. Tan EQ bagi satu semangat kepada kita. I'm very happy.